Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Okey, baiklah. Murid-murid semua sudah bersedia dengan kelas PDPR bersama cikgu? Okey, kalau sudah bersedia, mari kita mulakan. Sebelum itu, baca doa belajar dahulu. Kelas PDPR Bahasa Melayu bersama Cikgu Najwa, tahun 5. Pada hari ini, murid-murid akan belajar dengan standard kandungan 5.2 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks dan standard pembelajaran 5.2.3 memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks iaitu kata ganda penuh. Kriteria kejayaan. Seperti biasa, sudah semestinya cikgu mahukan yang terbaik untuk anak-anak murid cikgu semuanya. Jadi, di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata ganda penuh yang terdapat dalam teks uniknya Muzium Mini dengan betul. Yang kedua, melengkapkan sekurang-kurangnya 3 tempat kosong menggunakan kata ganda penuh yang sesuai dengan tepat. Dan yang ketiga, murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan kata ganda penuh yang berlainan dengan betul. Okey, baik. Selepas ini, cikgu akan tayangkan video ini. Jadi, cikgu nak murid-murid semua perhatikan video ini baik-baik kerana selepas ini akan ada soalan yang menyusul. Okey, mari kita lihat. Okey, baik. Selesai sudah tayangan video cikgu. Jadi, murid-murid semua sudah bersedia dengan soalan? Okey. Cikgu nak tanya, okey, berdasarkan video yang murid-murid telah tonton tadi, apakah yang murid-murid dapat perhatikan? Ada sesiapa yang dapat menjawab? Okey, baik, betul. Okey, kita nampak gambar-gambar komik lagi. Terdapat model-model tengkorak, alat-alat pada zaman dahulu, barang-barang perhiasan dan juga terdapat batu-batu yang dijadikan alat mempertahankan diri. Okey, jadi murid-murid rasa tempatnya di mana? Ya, betul, di Muzium Negara. Jadi, cikgu akan merumuskan tajuk kita pada hari ini ialah uniknya Muzium Mini dalam aspek tata bahasa kata ganda penuh. Perasan tak tadi cikgu ada sebut beberapa kata yang diulang-ulang? Ya, contohnya seperti model-model tengkorak, model-model, gambar-gambar komik, gambar-gambar, alat-alat pada zaman dahulu, alat-alat, barang-barang perhiasan, barang-barang, batu-batu dan sebagainya. Okey, jadi sebelum oleh itu kita akan bermula dengan definisi kata ganda.
Apakah itu kata ganda? Mesti murid-murid pernah dengar kan perkataan kata ganda? Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan, sama ada sebahagian atau seluruhnya. Terdapat 4 jenis kata ganda iaitu kata ganda seluruh atau dikenali dengan kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak atau berima, kata ganda berimpuhan. Cuba perhatikan perkataan yang cikgu warnakan dengan warna merah. Kata ganda seluruh atau kata ganda penuh. Kenapa cikgu warnakan dengan warna merah? Ya, sebab inilah tajuk tata bahasa kita pada hari ini iaitu kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Kata ganda penuh ialah proses menggandakan keseluruhan kata dasar dan diletakkan tanda sempang. Contohnya, cikgu telah bahagikan kepada 3 kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Kita akan lihat satu persatu di bawah kata nama iaitu buku-buku, murid-murid, meja-meja. Di bawah aspek kata kerja, kejar-kejar, geleng-geleng, gelak-gelak. Kata adjektif pula, cantik-cantik, panjang-panjang, merah-merah. Cuba perhatikan. Kata dasar, contohnya kata dasar diapit dengan tanda sempang. Buku-buku. Perkataan kata dasar yang diulang kembali. Cikgu harap murid-murid faham konsep kata ganda penuh ini. Okey, baik. Kita lihat pula contoh ayat. Macam mana kita nak gunakan kata ganda ini dalam ayat. Okey, yang pertama, buku-buku itu dijual dengan harga yang murah. Buku-buku. Okey, ayat yang kedua, perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan itu wajar dikenang sehingga akhir hayat, iaitu tokoh-tokoh. Contoh ayat yang ketiga, Suraya, Ramlah dan Aminah sedang bermain kejar-kejar. Kejar-kejar merupakan kata ganda penuh. Contoh ayat yang keempat, lukisan yang dipamerkan di muzium itu cantik-cantik. Cikgu tersalah di situ. Lukisan yang dipamerkan di muzium itu cantik-cantik. Seterusnya, murid-murid diminta membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 halaman 107. Okey, baik. Kita akan membaca bersama-sama petikan ini. Semasa di kampung, Afifi dibawa oleh datuknya ke muzium mini yang diusahakan oleh penduduk kampung. Jika murid-murid dapat lihat, terdapat 4 kotak yang berwarna kuning. Itu merupakan contoh-contoh bagi kata ganda penuh iaitu gambar-gambar, cantik-cantik, tokoh-tokoh, lagu-lagu. Okey, kita sambung pula dengan perbualan Datuk dan Afifi ini. Afifi, wah, sungguh kreatif penduduk di kampung ini. Datuk, betul Afifi, pembinaan muzium ini hasil usaha mereka secara sukarela. Rumah ini ialah sumbangan penduduk. Bendera-bendera di sekeliling sudut pameran sumbangan daripada pelbagai pihak. Para pelajar institusi pengajian tinggi pula gigih menghias muzium ini. Afifi, barang-barang di sini juga menarik dan tersusun. Datuk, ya Afifi, barang-barang lama seperti hiasan rumah, pinggan mangkuk, kraf tangan, duit dan setim lama serta perabot antik diletakkan di situ. Afifi, di sana pula Afifi melihat alat kegunaan harian dan senjata lama dipamerkan. Tentu alat-alat ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Datuk, sudah tentu Afifi, peminat barangan lama tentu terpegun apabila melihat pameran-pameran barangan yang diletakkan di dalam rak berkaca itu. Okey, baiklah murid-murid. Selesai sudah kita membaca petikan ini. Murid-murid, perasan tak terdapat beberapa perkataan yang menggunakan kata ganda penuh pada petikan ini. Perasan kan? Sekarang
Cikgu beri masa murid-murid untuk kenal pasti beberapa kata ganda penuh. Okey, baiklah. Ini dia yang telah dikenal pasti iaitu bendera-bendera, barang-barang, alat-alat dan pameran-pameran. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana telah menjumpai kata ganda penuh dalam petikan ini. Baiklah, kita akan beralih kepada tugasan 1 iaitu salin dan lengkapkan teks berikut dalam buku tulis. Cikgu nak murid-murid buka buku tulis dan salin. Jangan lupa tuliskan hari dan tarikh hari ini. Afifi, wah, itu potret. Okey, apa dia tempat kosong isi yang berjasa kepada negara? Apa jawapannya? 4 kotak kuning di atas tadi merupakan jawapan bagi teks ini. Wah, itu potret tokoh-tokoh yang berjasa kepada negara. Tempat kosong dan berseni sungguh potret itu. Isi tempat kosong, monumen itu pula ada nilai kreatifnya. Tentu juru fotonya seorang yang hebat. Datuk, mengapakah muzium ini ditubuhkan? Datuk berkata, muzium ini akan menceritakan cara dan resam hidup orang dahulu kepada generasi baru seperti Afifi sekaligus menanamkan sikap patriotik. Afifi, oh begitu. Seronoknya. Ada juga tempat kosong, patriotik berkumandang sebagai halwa telinga kita. Okey, cikgu tak nak isi dan beri jawapan kepada murid-murid. Mudah saja murid-murid cari jawapan sendiri. Okey, senang je. Cikgu pasti, cikgu yakin dan percaya murid-murid berjaya melengkapkan teks ini dengan betul. Tugasan yang kedua, cikgu juga percaya murid-murid sudah faham penerangan cikgu tentang kata ganda penuh. Jadi, murid-murid perlu bina 5 ayat menggunakan kata ganda penuh yang berbeza dalam buku tulis. Selain daripada yang telah kita pelajari pada hari ini, murid-murid mencari kata ganda penuh dan binalah ayat. Sangat mudah. Dan tugasan yang ketiga, aplikasi word wall. Pautan untuk aplikasi word wall ini cikgu telah berikan di WhatsApp dan juga Google Classroom. Murid-murid hanya perlu tekan dan main sahaja permainan aplikasi word wall ini, iaitu tukang gantung kata ganda penuh. Cuba lengkapkan perkataan dengan memilih huruf yang sesuai. Jadi, ringkasan tugasan yang pertama, salin dan lengkapkan teks dalam buku tulis. Yang kedua, bina 5 ayat menggunakan kata ganda penuh yang berlainan dalam buku tulis. Dan yang ketiga, permainan word wall iaitu aktiviti pengayaan pada hari ini. Jadi, kesimpulannya, murid-murid telah pelajari kata ganda penuh. Cikgu harap murid-murid semua dapat faham dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan atau masalah, terus je rujuk cikgu, terus je hubungi cikgu. Sekian, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan kepada sesiapa yang masuk Meet dan tahniah juga cikgu ucapkan kepada sesiapa yang menonton video cikgu. Selamat menyiapkan tugasan. Akhir kata, yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri cikgu sendiri. Jadi, selamat menyiapkan tugasan. Assalamualaikum.